Rancangan Tadabbur Ramadan ini dibawakan khas oleh Olive House, titisan khasiat anugerah semula jadi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah, kembali bertemu dalam rancangan Tadabbur Ramadan. Kali ini kita akan mengupas ataupun membacakan surah Al-Baqarah ayat 265. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ Wallahu bima ta'maluna basir. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan perumpamaan bagi orang yang mendermakan hartanya untuk mencari redha Allah dan untuk meneguhkan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disirami oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan 2 kali ganda buah-buahan. Jika hujan lebat tidak menyiramnya, maka embun pun sudah memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Sadaqallahul azim. InsyaAllah selepas ini kita akan melihat tafsir ayat ini. Sidang penonton yang dirahmati Allah, kembali semula kita dengan ayat 265 surah Al-Baqarah. Ayat yang 265 ini membicarakan soal infak ataupun mengeluarkan harta bagi tujuan untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kita menginfakkan harta kita itu sebahagiannya ataupun apa yang semampunya yang Allah telah rezekikan kepada kita, tujuannya untuk kebaikan dan kemaslahatan, semata-mata untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala dan untuk meneguhkan iman kita. Sidang penonton yang dirahmati Allah, bagi setengah orang ataupun hampir semua orang perasaan dia, apabila bekerja dengan susah payah, mendapatkan harta, mendapatkan duit, kan, kekayaan, nak mengeluarkannya untuk orang lain adalah merupakan cabaran yang bukan calang-calang orang boleh lepas. Kadang-kadang terfikir oleh kita, aku yang mencari harta ni, duit ni, rezeki ni punya payah, tiba-tiba ada orang senang-senang nak minta dan aku nak menyerahkan begitu saja. Ini cabaran. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini, orang yang dapat mengeluarkan hartanya yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada usahanya itu, Allah Subhanahu wa taala meneguhkan dirinya. Dan sebab itu Allah sebut watasbitan min anfusihim. Mereka berhajat daripada pengorbanan tersebut, mereka dapat menetapkan pendirian mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapat keredaan. Lalu sebagai suatu penghargaan yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya yang menginfakkan harta pada jalan Allah, mencari keredaan Allah, Allah umpamakan seperti kebun ataupun perkataan syurga, taman ataupun dusun yang berkedudukan tinggi.
Sudah tentulah dusun yang berkedudukan tinggi ini mudah untuk mendapat air hujan, keadaan tanahnya yang lembap dan juga tanahnya yang subur, maka hasil yang dikeluarkan daripada tanaman dalam keadaan dusun yang berkeadaan tinggi seperti Cameron Highland lah, sudah tentulah hasilnya itu adalah berlipat kali ganda. Kalaupun tak ada hujan yang lebat untuk menyirami tanaman-tanaman tersebut, barangkali ada tempias-tempias air ataupun embun yang pastinya mendatangkan kesegaran kepada kebun-kebun tersebut, yang mana pokok-pokok memerlukan air. Dengan cukupnya air, dengan keadaan tanah yang subur, udara yang nyaman, sudah tentulah hasil dan juga kualiti hasil tanaman itu adalah berganda. Kalaupun tidak berganda tetapi ada hasilnya yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pembalasan kepada orang yang menginfakkan sebahagian hartanya untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah sudahkan bicara ayat ini dengan wallahu bima ta'maluna basir, dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui dan melihat sedetail-detailnya apa yang kita kerjakan. Jadi janganlah berputus asa dan janganlah rasa jauh hati bila kita melakukan kebaikan. Tak ada manusia yang nak puji, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memerhatikan kita apa yang kita lakukan, khususnya dalam pekerjaan dan amalan kita, mengeluarkan, bersedekah, memberi hadiah, bantuan, wakaf daripada harta kita itu untuk kebaikan demi keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah tuan-tuan, selepas ni kita akan kembali semula. Yang penonton yang dirahmati Allah, kembali semula ke rancangan Tadabbur Ramadan, membicarakan ayat 265 surah Al-Baqarah berkenaan dengan menginfakkan harta demi mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk meneguhkan pendirian dan iman kita. Sidang penonton, bahawa harta adalah fitnah hidup kita. Dengan harta itu boleh jadi fitnahnya seseorang menjadi tamak, menjadi rakus, menjadi zalim dan menjadi orang yang melampaui batas. Maka akan terjadilah sifat-sifat perbuatan seperti terlibat dengan rasuah, pembohongan, penyelewengan dan sebagainya. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala di sini memberi contoh yang luar biasa kepada orang yang menginfakkan hartanya demi mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Allah umpamakan ada perbuatan itu dengan taman ataupun dusun yang berada di dataran yang tinggi, yang hebat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hujan yang lebat menimpa kebun tersebut. Dengan kedudukan yang tinggi, kalau tak ada hujan pula, tuan-tuan ya, Allah menurunkan embun, menurunkan tempias yang menjadikan tanah itu, kebun itu sentiasa subur. Begitulah dalam perbuatan kita bersedekah. Dengan bersedekah itu, kita telah membersihkan harta kita. Kita telah menyuburkan harta kita. Tak pernah lagi berlaku, kata Nabi menjaminkan bahawa orang yang bersedekah itu akan menjadi miskin, apatah lagi menjadi papa. Sebaliknya, apa yang dicatatkan dalam sejarah, orang yang semakin banyak dia bersedekah, semakin kaya dia. Semakin dia banyak memberi, semakin banyak dia menerima. Malah tuan-tuan ya, orang yang kedekut, menyimpankan hartanya, tak nak bersedekah, menjadi fakir, miskin, susah. Bukan saja di dunia, malah di akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan membelenggu, akan menyangkut harta-harta yang dikedekutkan masa dunia itu sepanjang dia berada di padang mahsyar dengan penuh kehinaan. Penonton yang dirahmati Allah, bersempena dengan bulan Ramadan, terkenal juga dengan bulan kita mengasihi sesama umat. Kita bersedekah bukan saja melalui zakat, tetapi kita melalui pemberian-pemberian kepada golongan yang memerlukan dalam suasana yang penuh mencabar sekarang ini. Dan yakinlah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah supaya Allah menjadikan kita insan yang pemurah,
tidak rugi tuan-tuan kita menjadi manusia yang pemurah, mencari redha Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan yang terbaik untuk hamba-Nya yang pemurah. Sebab itulah Allah menyudahkan ayat ini dengan katanya wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan setiap apa yang kita kerjakan dalam perkara menginfakkan harta ini, Allah Maha melihat. Bila Allah Maha melihat, Allah Maha kaya, sudah tentulah Allah mengganjarinya dengan syurga. Kalau perumpamaannya infak itu dengan jannah, dengan kebun dan dusun yang hebat di dunia, maka pembalasan Allah di hari akhirat adalah syurga yang sebenar, yang sungguh nikmat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton yang dirahmati Allah, semoga perkongsian ilmu ini bermanfaat untuk kita terus bersemangat menjadi hamba Allah yang bertakwa di dalam bulan Ramadan ini. Kita berusaha menjadi manusia yang bertakwa, mampu untuk kita mengeluarkan sebahagian harta kita demi mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rancangan